Ini cuba rekod pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi salli salli wa sallim wa barik. Sesi yang kedua. Okey? Alright, ready? Dengan pen dengan kertas atau boleh screenshot, tak ada masalah. Okey? Kat sini. Nanti boleh screenshot masing-masing, tak ada masalah. Nanti share balik dekat dalam group kita. Mungkin ada yang tak dapat datang. Okey? So, boleh dengar? Clear suara saya? Alright. Jadi kita pun bagus lah. Okey. Latihan. Okey, latihan bersistem. Sistem apa? Assalamualaikum. Saya Abdullah bin Firdaus. Kepada ProScience Education. Okey, sistem inilah yang sangat penting sebenarnya yang kita kena buat. Kita kena setting. Ni lah, saya kata dia bersistem sebab kita kena buat setting tu. Kalau kita tak buat setting tu, dia akan masalah. Okey, setting apa yang pertama kita kena buat? Pertama adalah set masa latihan. Okey, bila? Berapa lama? Bila nak kena buat? Berapa lama nak kena buat? Setiap hari ke? Okey? Sebenarnya, bila? Setiap hari. Every day, daily. Berapa lama? Kita ambil 30 minit sahaja. Okey? Sehari. Jangan pilih masa nak tidur. Masa dekat-dekat nak tidur baru nak buat MX. Memang tak terbuat. Faham Yang kedua, jangan buat tunggu masa lapang. Kan? Memang tak terbuat MX kalau tunggu masa lapang. Betul tak? Jadi, kita kena set masa. Ambil 30 minit je. Tak perlu lama-lama untuk MX. Cukup ke rasa? Cukup. Faham Okey, ambil je masa. Contohnya 8.30 sampai pukul 9.30 malam. Ataupun pukul 4.30 pagi. Bagi yang rajin lah. Pagi hingga pukul 5 pagi. Bangun awal pagi. Ini masa saya dulu. Saya suka ambil masa ni untuk buat MX. Pagi-pagi bangun-bangun, mandi-mandi, terus mandi pagi dia rasa fresh. Okey, jadi terus buat. InsyaAllah sebenarnya boleh dapat buat dengan baik. InsyaAllah. Okey, berapa soalan? Yang kedua, soalan 3 hingga 8 soalan sahaja. Okey, 3 hingga 8 soalan sahaja. Okey, faham 3 hingga 8 soalan sahaja. Okey, kalau awak mula-mula buat, baru-baru buat, buatlah 3 soalan dulu. Okey, hari ni 3, esok 3. Seminggu dah 21 soalan. Betul? Kalau sebulan dah 80 lebih, 84 soalan. Kan? Kalau 2 bulan dah 160 lebih. 170 lebih. Kan? Betul tak? Agak-agak kalau dah 84 soalan sebulan, agak-agak boleh dapat A tak MX? Memang confirm boleh dapat. Okey? Yang ketiga, mesti fokus. Fokus satu topik seminggu. Mingguan ni penting. Jangan bercampur-campur. Kecuali kalau awak dah habis silibus. Awak dah habis silibus, awak nak buat latihan link untuk exam, untuk peperiksaan, itu lain. Faham Tapi kalau kamu masih gagal, masih lagi sedang mencari titik permulaan untuk lulus MX, sila buat by topik. Ambil 1 minggu 1 topik. Boleh dapat? Faham 1 minggu 1 topik. Boleh ke rasa? Boleh. Okey, tapi tajuk asas memang kena daripada bab 1 form 4 sampailah tajuk form 4, tajuk 4 log, index dan log. Yang tu kena power. Faham Itu kejap lagi saya akan sebut. Okey, ini mesti fokus 1 minggu 1 topik. Boleh? Okey, snapshot sekarang saya nak padamkan. Snapshot sekarang saya nak padam. Okey, persoalan sekarang. Buku. Jenis buku latihan.
Okey, sebenarnya awak boleh ambil mana-mana jenis buku latihan, tak kisah bertopik atau tidak, tak ada masalah. Tapi kalau awak masih lagi kurang mahir, buat secara bertopik dulu, topical dulu. Okey, tapi ada syarat buku latihan itu. Jenis buku latihan. Dia mesti ada syarat dia. Syarat. Mesti dua syarat ni mesti dipenuhi. Dia ada dua je syarat dia. Yang pertama, okey, soalan orientasi peperiksaan. Atau clone. Clone boleh guna. Okey, clone SPM boleh guna, tak ada masalah. Okey, macam mana contoh? Okey, buku ni je. Yang bertopik dia soalan sebenar. Yang ini buku modul yang memang boleh kamu guna. Okey, yang ni form 5 punya. Terbalik pula. Macam tu. Form 4. Okey, macam mana nak guna buku ni? Yang tu saya akan ajar benda lain. Okey, itu cara latihan. Okey, macam mana nak mengatasi careless. Baru saya akan terangkan macam mana nak guna buku latihan. Faham Okey. Sayang nak guna buku baru. Sekejap. Saya baca soalan. Okey. Siapa? Aira kata, sayang nak guna buku baru. Nak buat macam mana? Janganlah conteng. Buku tu jangan conteng. Conteng dalam kertas lain. Kalau sayang. Kan? Ambil kertas lain, lipat elok-elok, lepas tu guna conteng buku tu. Conteng lah kau nak conteng macam mana. Kan? Gambar gajah ke arnab ke suka hati. Kan? Kalau sayang sangat buku baru. Kan? Buku baru beli memang baru. Kan? Kalau dah memang tu, okey. Biasanya pelajar cemerlang buku dia akan lunyai, confirm lunyai. Jadi kalau buku cantik je, memang terjaga buku tu, confirm fail maths. Betul tak? Confirm fail maths. Beli saja buku ni, tak pernah buka pun. Ada tak kat sini? Macam tu. Beli saja buku, tak pernah buka. Ada pelajar saya dulu. Ada seorang datang jumpa saya. Kan bawa buku. Sir, buku ni ke nak kena buat? Kan boleh tanya. Baru cantik lagi, baru beli ke? Tak sir. Saya dah beli bulan 1 hari tu. Kan? Bulan 9 baru tunjuk kat saya. La ilaha illallah, tak pernah buka. Buku tu memang buku tu bagus. Kan? Cumanya orang yang beli tu tak tahu nak guna. Boleh faham tak? Ni. Orientasi peperiksaan. 3 soalan sehari. 3 soalan sehari. Seminggu 1 topik. Boleh buat? Boleh buat. Tak sempat nak stres. 3 soalan tu. Betul tak? Yang kedua. Okey. Yang pertama, mesti soalan orientasi peperiksaan. Yang kedua adalah mesti ada jawapan lengkap. Jawapan mesti lengkap. Boleh? Kenapa? Inilah yang menyebabkan kita selalu fail up. Betul? Sebab apa? Sebab tak ada jawapan lengkap. Kita ada jawapan satu je. Paling teruk, kita tak ada jawapan. Kan? Sebanyak soalan pelajar macam tu. Dia jawab-jawab, lepas tu dia post kat sir. Kan? Dia post kat sir, sir betul tak saya jawab? Geram je sir. Kalau dekat-dekat sebagai flying kick lah. Tak. Kalau dekat-dekat saya nak bagi flying kick kan? Jadi, mesti lengkap. Kan? Saya tak nak kamu tanya, sir betul tak ni apa yang saya buat? Bila saya tengok jalan kira kamu betul, saya boleh sahkan jalan kira kamu tu mungkin betul. It's look good, dah okay apa semua, tak ada careless mistake. Jawapan saya tak boleh sahkan kata itu betul. Tak. Tak ada siapa boleh bagi pengesahan tu. Kecuali awak ada jawapan dia. Faham tak? Boleh jadi sir pun akan salah. Faham Sir pun mungkin akan salah. Kan saya cakap, betul lah tu. Tengok-tengok salah. Terlaut semua. Pastikan jawapan lengkap. Sebab apa? Dalam AdMath biasa berlaku jawapan silap. Jawapan tersilap. Bila jawapan tersilap, itulah kamu perlukan cikgu. That's why lah saya buat group. Bila saya buat group, bila kamu tengok jawapan kamu pelik, tengok jawapan dekat belakang tu pelik, kamu boleh tanya sir, kamu boleh tanya cikgu, boleh tanya kawan-kawan supaya kamu boleh dapat. Okey, ada soalan?
Okey, soalan pasir. Ini pasir. Oh, dah terkoyak ah. Ini tandanya buku orang yang memang selalu buat. Ini tanda dia. Koyak-koyak kan. Okey. Ini soalan pasir. Dan dia ada jawapan lengkap. This very good. Okay, this is very good. Nampak tak? Nampak tak jawapan lengkap tu? Okay, supaya apa? Supaya bila kita buat, kita akan nampak kat mana kita salah. Okay, bila kita nampak kita salah dekat mana, senang kita nak semak. Faham tak? Senang kita nak semak satu-satu. Okay, boleh? Faham Dia jadi masalah sebab apa? Sebab kita tak ada jawapan, kita pun cuba-cuba kira, kita tak tahu jalan kira tu betul ke tak. Lepas tu kita pun post kat cikgu kita. Cikgu kita nak bagi jawapan tu lambat, slow. Kan? Dah lah line pula sangkut-sangkut. Kan? Minggu lepas baru dapat jawapan. Macam kita beli dekat Shopee. Betul tak? Punya lah nak dapat jawapan, punya lah lambat. Okey. Ada soalan bagus. Dia kata, kalau ada format KSSM, guna partial question ke? Sebab saya pun baru belajar format KSSM. Okey, format KSSM sebenarnya dia hanya ubah dia punya kedudukan topik. Okey, isi dalam sama. Faham Kecuali ada beberapa topik yang lain. Jadi, soalan-soalan peperiksaan mungkin sikit berbeza. Tetapi, soalan-soalan lama, partial question masih lagi valid untuk guna. Faham tak apa yang saya sebut? Masih lagi valid untuk guna. So, untuk latihan, boleh guna. Okey? Boleh. Boleh beli. Boleh beli. Cuba buat. Tak ada masalah. By topik. 1 minggu 1 topik. Boleh buat? Faham Okey. Sir, kalau Nilam terbaik. Mak saya bantai beli 11 buah buku kat Nilam. Dan minta saya siapkan. Okey. Guys. Okey. Terbitan Nilam memang ada yang bagus, ada yang tak. Okey. Ada yang bagus, ada yang tak. Untuk AdMaths, dia terbaik. Faham Untuk AdMaths dia terbaik. Untuk subjek lain belum tentu. Untuk subjek lain belum tentu. Untuk subjek lain awak kena tanya cikgu subjek awak. Dia akan tahu yang mana paling baik untuk awak guna. Boleh faham ke? Jangan ingat satu-satu terbitan itu dia akan hasilkan semua buku-buku yang bagus. Tak. Sebab penulis dia berbeza-beza. Penulis untuk AdMaths bagi saya percaya dia adalah cikgu pakar. Okey, 3 orang ni adalah semua kata cikgu pakar yang memang sekepala dengan saya. Tahu sekepala? Dulu saya nak buat satu modul sendiri. Okey, jadi daripada situ bila saya tengah-tengah buat tu, saya tengok buku Nilam ni menepati apa yang saya nak. Apa yang saya nak buat. Jadi, saya tak nak buang masa, saya just guna buku. Jadi, saya suggest pada semua untuk guna buku Nilam. Yang ini. Nilam patut bayar kat saya. Kan, banyak sangat promote buku ni. Kan? Dia setiap tahun berubah, tapi perubahan dia tak besar sangat. Dia ubah sikit-sikit je. Okey, boleh? Okey, tak semestinya bagus tak semestinya bagus. Jadi, untuk AdMaths dia terbaik lah. Boleh? Okey, jawapan mesti lengkap. Dan bila kita buat, mesti consistently 3 soalan sehari. Okey, faham Okey. Dah screenshot lah. Pasal mana lagi? Bertopik atau ikut tahun? Okey. Okey, untuk ikut tahun ataupun bertopik. Ini buku matematik. Okey, partial question Partial question ataupun bertopik. Yang mana? Okey, actually sebenarnya dua-dua ni ada peranan dia. Persoalan sekarang, awak nak berlatih apa? Kalau awak sedang nak berlatih daripada asas, sila guna yang bertopik. Gunakan tajuk-tajuk penting. Tajuk penting, siapa yang dekat sini masih lagi gagal, pastikan kamu mahir dulu tajuk, fungsi kuadratik, sistem persamaan, persamaan linear dan juga log, indeks dan log. Itu tajuk-tajuk asas
yang memang awak kena power dulu sebelum awak nak belajar tajuk lain. Kalau siapa-siapa ada masalah lagi tajuk tu, sila ambil perhatian, sila buat latihan. Okey, peringatan. Note. Ramai pelajar dia suka skip soalan yang dia tahu. Jangan skip soalan yang dirasa faham. Macam mana bahasa saya? Lantak korang faham kan apa yang saya sebut? Okey, contohnya macam ni. Ni biasa pelajar buat. Betul tak? Biasa pelajar buat. Dia buat macam mana? Okey, soalan 1 tahu dah. Okey, tak payah buat. Soalan 2 pun boleh rasanya, tak payah. Soalan 3 tak tahu. Okey, cuba buat yang ni. Itu satu kesalahan. Faham Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Awak tahu? Sila buat. Soalan 2, tak tahu juga. Sila buat. Okey? Jangan skip. Ramai pelajar dia skip. Lepas tu apa jadi? Masa dalam peperiksaan dia baca soalan, oh ini soalan ni aku tahu. Dia cuba buat, tak ada nak buat, lupa. Siapa jadi macam tu? Ada kan? Ada tak yang jadi macam tu? Sila buat ni sikit. Bagus. Kan? Skip lagi soalan. Sila skip supaya kamu lupa dalam exam beramai-ramai, dalam fail beramai-ramai. Faham tak? So kesalahan tu jangan buat. Jangan, don't. Boleh? Okey, inilah cara latihan bersistem yang sepatutnya awak guna dalam latihan. Pertama mesti set masa. Mesti set berapa soalan nak kena buat. Okey, ketiga mesti fokus pada satu topik dalam 1 minggu. Fokus betul-betul supaya kemahiran awak tinggi. Okey? Question. Sebelum kita habis soalan. Banyak pula soalan ni. Kejap. Macam mana nak tahu soalan tu fakta ke tak? Saya dah jawab tadi. Atau kebat. Okey, actually sebenarnya awak tak akan boleh recognize soalan tu mengenai fakta ataupun soalan tu mengenai kebat atau tidak. Sebenarnya awak tak perlu tahu soalan tu kebat ke tak. Yang penting awak kena tahu awak boleh jawab ke tak. Faham? Awak mesti boleh jawab. Kalau awak tak boleh jawab, make sure awak pastikan awak boleh jawab selepas itu. Kalau sekarang tak faham, sampai forever awak tak akan faham. Betul ke tak betul? Betul. Okey. Soalan yang mat tu kadang-kadang menarik. Sebab kadang-kadang kita rasa malas tapi nak buat. Kan? Malas nak buat sebab apa? Sebab awak tak set masa. Betul tak? Bila tak set masa, awak tak ada target nak capai. Kan? Awak kena set masa supaya awak ada masa dia memang khas untuk AdMax. Bila ada masa khas, awak tak boleh lagi. Awak akan set mindset ni, dia memang dah set dah. Okey, 8.30 sampai pukul 9.30 lagi, aku AdMax je, memang setiap hari buat. Kamu kena buat dulu sebagai rutin. Bila dah jadi rutin, baru dia akan jadi. Masalahnya tak jadi sebab kita tak buat. Start pun tak. Betul tak? Mula pun tak. Lepas tu cerita pasal malas ke tak. Kan? Kalau cerita pasal malas ni, malas lah saya nak cerita. Kan? Malas lah saya nak cerita. Okey. Masa dalam penganalisan soalan kebat, okey, cikgu-cikgu dia beri soalan. Kemudian dia ketua masa tu dia tanya, okey soalan 1 semua dah baca? Kan? Okey, dia tanya, kebat ke tak? Ada yang kata kebat, ada yang tak. Okey, dia pun kata, soalan ini bukan kebat. Dah, cikgu pun, kenapa? Why? Kan? Cikgu pun tak tahu soalan tu soalan kebat, kamu apatah lagi. So, tak perlu tahu macam mana sebenarnya soalan kebat. Yang penting sebenarnya soalan kebat dia adalah melibatkan soalan-soalan asas. Dia melibatkan konsep asas dalam topik. Kalau awak dapat kuasai dengan baik, maka awak dapat kuasai dengan kebat tu dengan baik. Faham Okey, jadi apa yang saya nak sarankan kat sini? Pertama, kena buat setting masa dulu nak buat latihan. Faham? Okey, fokus kalau awak masih lagi lemah dalam topik asas apa yang saya sebut tadi, 5 topik awal masa dalam AdMax Form 4. Okey?
Tajuk-tajuk tu sangat-sangat penting. Okey. Okey. Jadi memang sangat penting awak kena setkan dulu yang itu. Okey, pastikan mahir sungguh-sungguh. Maknanya dapat soalan yang daripada tajuk tu, awak mesti boleh jawab. Faham? Bila tajuk-tajuk tu awak okey, barulah tajuk-tajuk lain dia akan okey. Tak percaya? Tak percaya cuba buat lah. Tak percaya cuba buat, baru boleh dapat. Boleh faham? Okey. Jadi, bila buat latihan, kalau tak faham, sila tanya. Ataupun tengok jawapan belakang. Sebab ambil idea macam mana nak buat. Lepas tu, barulah awak cuba buat. Faham ke? Hari ni saya tak cerita pasal macam mana nak buat latihan tu. Saya cerita pasal konsep latihan. Okey, macam mana nak berlatih. Macam mana nak buat. Macam mana nak fokus. Okey, apa yang saya cerita hari ni adalah lebih fokus kepada setting masa, setting soalan dan berapa kali nak buat sehari. 3 soalan cukup. Kalau kamu rasa nak lebih, silakan. Sebab ada murid saya, kalau yang biasanya A, dia akan buat lebih daripada 3 soalan. Biasanya 8 ke 16 soalan. 8 ke 16 soalan, yes. Kan? 8 ke 16 soalan. Istiqomah dia buat. Buat. Sampai dia mahir. Okey. Macam mana saya nak ingat formula? Step-step MAT dengan senang. Kadang-kadang cepat lupa. Tambahan pula banyak formula lain nak kena ingat. Macam fizik, kimia. Siapa suruh hafal soalan maths? Jangan hafal. Jangan hafal. Siapa yang ajar awak menghafal, salah. Itu salah cara. Okey, cara yang betul adalah selalu tulis formula. Tulis sebelum guna. Tulis sebelum guna. Ini cara hafal. Jangan hafal. Ini adalah cara terhafal formula. Terhafal. Okey, cara terhafal formula. Selalu tulis sebelum guna. Faham tulis sebelum guna. Nak guna formula tu, tulis dulu. Baru guna. Faham Faham? Okey. Habis. Kita punya ni hari ni. Okey, jadi saya harap apa yang saya kongsikan hari ni memang sangat membantu kamu. Okey, kita dah tak cukup masa dah ni. Sangat membantu. Okey. Dapat tak sesuatu hari ni? Dapat tak sesuatu? Boleh? Dapat tak sesuatu? Alright. Okey, saya harap apa yang saya kongsikan hari ni, okey, dapat kamu apply. Okey, kalau belum start lagi, esok hari ni dah boleh start 3 soalan. Hari ni dah boleh start 3 soalan. Kalau tajuk asas tu belum mahir lagi, buat yang tu dulu. Okey? Boleh? Awak mahirkan yang tu, insya-Allah sebenarnya nanti latihan-latihan yang lain akan jauh lebih mudah. Okey? Alright. Jadi start yang tu dulu. Okey, saya harap sangat apa yang saya kongsikan hari ni dapat memberi manfaat. Okey, jangan lupa share apa yang kita belajar hari ni pada kita punya grup. Okey, jadi saya minta sangat-sangat supaya kamu semua share pada kawan-kawan. Okey, jangan lupa masuk dalam grup dan share pada kawan-kawan yang tak tahu lagi macam mana. Okey, saya tutup kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video-video yang saya kongsikan ini bermanfaat, maka jangan lupa like dan juga subscribe. Percuma je guys. Okey, jadi jangan lupa share pada kawan-kawan Alright, semoga boleh bagi manfaat. Saya Cikgu Firdaus daripada Pro Math Academy. Jumpa lagi. Bye-bye. Ada belajar ke? Masa belajar